Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin membentangkan tentang akhlak mulia masyarakat sejahtera. Jadi saya Nur Syamimi binti Abdul Sharif dan Saya Nur dan Afiqah binti Yunus. okey, jadi kami ingin membentangkan tentang akhlak mulia masyarakat sejahtera. Okey. Maksud bagi akhlak adalah terbahagi kepada dua, iaitu daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah. Maksud akhlak daripada segi bahasa, menurut Kamus Dewan Bahasa yang mendefinisikan akhlak ini sebagai budi pekerti, kelakuan dan tabiat. Untuk maksud akhlak bagi segi istilah pula, akhlak ini adalah segala tingkah laku atau perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan dan diterima oleh semua. Akhlak ni ini terbahagi kepada dua, iaitu sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Sifat mahmudah ni kita boleh kaitkan dia sifat yang positif lah. So sifat mazmumah adalah sifat yang negatif. Antara sifat yang terdapat dalam sifat mazmudah ni adalah sifat sabar, sifat muraqabah, sifat ikhlas, sifat syukur, sifat tawakal, istiqamah dan sifat redha. Manakala untuk sifat mazmumah pula terdapat 7, iaitu sifat nifaq, dan seterusnya sifat hasad, seterusnya sifat khauf, dan keempat adalah sifat sombong, seterusnya adalah sifat zalim, seterusnya adalah prasangka buruk, dan akhir sekali adalah sifat yang suka menghasut. Sifat mazmudah ni saya akan terangkan beberapa sifat di bawah sifat mazmudah, iaitu yang pertama saya akan terangkan sifat sabar. Sabar ni ialah keteguhan hati tanpa mengeluh apabila ditimpa sesuatu ujian. Kita sebagai umat Islam sudah pastinya akan diuji dalam segala bentuk ujian, musibah dan bencana. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, kerana sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Daripada ayat ni, kita boleh tahulah sabar tu, seperti saya cakap tadi, kita ni mesti akan ditimpa ujian. Apa ujian pun, kalau kita sabar, kita akan dapat ganjaran daripada Allah pada hari akhirat kelak. Seterusnya. Seterusnya, sifat mahmudah yang kedua yang saya akan terangkan hari ini ialah sifat syukur. Sifat syukur ni adalah ungkapan kita umat Islam kepada Allah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah ni, sebab kita ni banyak dapat kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmat daripada Allah. Bersyukur ni menunjukkan bahawa yang kita ni peka dengan kesenangan yang kita dapat sekarang ni, yang kita nikmati ni, dan kita yakinlah bahawa rezeki-rezeki yang kita dapat ni semuanya
Allah yang bagi kat kita. Bukannya disebabkan contohlah macam kalau kita dapat keputusan yang cemerlang, untuk orang yang tak bersyukur dia akan fikir oh sebab dia usaha seorang, Allah macam sebab diri dia je dia berjaya. Tapi sebenarnya kalau orang yang mengamalkan sifat syukur ni, dia tahu ya bahawa bila sebab dia cemerlang tu sebenarnya daripada rezeki daripada Allah. Orang yang tak bersyukur ni, kita dianggap dia sebagai orang yang kufur nikmat. So terdapat 3 cara untuk kita bersyukur. So syukur dalam hati ni kita mengakui dan kita sedar yang dalam yang segala nikmat tu yang kita hadapi tu sebenarnya daripada Allah SWT. Dan kita sering memuji Allah SWT. Syukur dengan lisan ni pula syukur dengan lisan ni pula maksudnya adalah kita mengungkapkan dalam bentuk lisan yang kita ni bersyukur kepada Allah. Dalam selalunya kita akan mengucapkan Alhamdulillah lah bila kita dapat suatu rezeki, kita dapat perkara-perkara yang baik, kita akan ucapkan Alhamdulillah. Macam tu. So, akhir sekali adalah syukur dengan amalan perbuatan. Syukur dalam amalan perbuatan ni ialah memperolehi nikmat serta menggunakannya pada jalan yang diredai Allah. Sebagai contoh, orang-orang yang mempunyai harta yang banyak kan, kalau dia mempunyai nikmat sifat bersyukur, sebenarnya dia akan menginfakkan dia punya duit tu kepada orang-orang fakir miskin. Saya juga boleh kaitkan dengan sifat bersyukur Allah SWT ni dari syukur dengan perbuatan ni. Rasulullah SAW baginda Rasulullah SAW solat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Ini menunjukkan yang Rasulullah sangatlah bersyukur dengan rezeki yang Allah beri sampai baginda melakukan amal perbuatan sehingga lah bengkak kakinya. Dan sifat mahmudah yang terakhir yang saya akan terangkan dengan terperinci adalah tawakal. Tawakal ni adalah penyandaran hati kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya ketika mencari-cari perkara yang bermanfaat atau menghindari perkara yang mudarat dalam urusan dunia. Tawakal ni apabila kita buat urusan dunia tu, kita kena tahu ada sifat tawakal. Dan juga perkara akhirat. Seorang umat Islam yang bertawakal dan menyerah seluruh urusannya kepada Allah SWT. Itulah sifat tawakal. Bila terdapat 5 langkah untuk kita sebagai umat Islam untuk bertawakal, iaitu berusaha dengan segala kekuatan dalam beribadah. Maksudnya kita beribadahlah dengan sebanyak mungkin, sebaik-baik mungkin kita beribadah tu. Kedua adalah menggantungkan hati untuk memenuhi hak Allah. Yang ni pun kita perlu lakukan semua perintah Allah SWT. Dan yang ketiga adalah menenangkan hati dengan merasa serba cukup atas pemberiannya. Keempat adalah bersyukur atas segala nikmat yang diberi Allah SWT. Dan kelima adalah bersabar jika masih belum mendapat sesuatu yang dihajati. Kena berusaha dulu. Dan seterusnya saya akan menerangkan tentang sifat mazmumah. Sifat mazmumah pertama yang saya akan terangkan adalah hasad. Hasad yang boleh dikaitkan dengan dengki ni, hasad ni kita boleh kaitkan dengan dengki dan iri hati, iaitu adalah sikap mental yang lahirkan rasa sakit bila kita tengok orang berjaya, senang, mewah.
ni banyaknya hasad dengki ni, banyaknya bila kita tengok orang happy, orang bahagia semua kita macam tak, kita rasa happy pun. Hasad juga dapat mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat. Dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 54, Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsaduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, adakah patut mereka dengki kepada manusia atas nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka dari kurnianya? Maksudnya, nikmat ni sebenarnya semua daripada Allah. So kita sepatutnya tak perlulah untuk nak rasa dengki dengan segala nikmat. Boleh jadi juga nikmat itu adalah satu ujian bagi seseorang. Sifat mazmumah yang kedua ialah sombong. Sombong atau takabur termasuklah sikap mental yang tercela dan buruk. Sikap sombong ni adalah kita merendahkan orang lain sementara kita memandang tinggi diri kita sendiri. Antara ciri-ciri disebabkan sifat sombong ialah kita riak, kita keji mulut dan kita meremehkan orang lain. Keji mulut ni maksudnya dia mencarut, cakap-cakap perkara yang tak berapa elok. Sifat sombong dapat merosakkan hubungan sama manusia. Ini dapatlah dikaitkan dengan contohlah kalau kita tak hati nak jaga hati orang, kita pandang remeh orang, memang orang lain takkan suka kita lah, kita macam tu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah. Riwayat Muslim. So ini bermaksud yang walaupun sekecil mana pun, walaupun kita sombong sikit pun, perkara itu adalah perkara yang dilarang. Seperti kita sebagai umat Rasulullah SAW tak boleh ada sifat sombong pun dalam diri kita. Sifat mazmumah yang terakhir yang saya akan terangkan adalah sifat zalim. Zalim ni ialah kejam, kecenderungan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain atau makhluk lain. Sifat zalim perlu dijauhi kerana ianya akan membuahkan pelbagai tindakan yang boleh merosakkan seperti membunuh tanpa sebab. Ni antara contoh-contoh sifat zalim lah. Akan menimbulkan permusuhan dan pengorbanan peperangan, akan menganiaya dan menindas orang lain melalui pelbagai cara, melakukan pelbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, dan akhir sekali adalah memusnahkan makhluk-makhluk hidup lain tanpa sebab. Sifat zalim ni sebagai sekarang kita boleh kaitkan dengan apa yang berlaku pada Palestin dan Israel. Kita dapat tengok yang betapa zalimnya kerajaan Israel tu yang telah menyebabkan ramai penduduk Palestin, penduduk Gaza meninggal dunia disebabkan serangan dia. Tak ada sebab untuk diorang nak bom tu sebenarnya. So itulah itu saja untuk sifat mazmumah. Saya beri kepada Syamim. Jadi seterusnya konsep ummah dan juga ukhuwah. Jadi ummah adalah kata dan frasah daripada bahasa Arab yang bererti masyarakat ataupun bangsa. Jadi jika seseorang tu tinggal dalam satu masyarakat ataupun bangsa, mereka dikenali sebagai ummah. Manakala ukhuwah pula bermaksud persaudaraan. Ungkapan ukhuwah Islamiah bererti ikatan persaudaraan yang berlandaskan keislaman seseorang.
kekuatan iman dan juga spiritual yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika kita mengamalkan sifat ukhuwah ni, kita dapat meningkatkan lagi sifat kasih sayang dan juga kita dapat mewujudkan sifat tolong menolong antara satu sama lain. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat ke-10 yang bermaksud orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Damaikanlah ataupun perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan juga takutlah terhadap Allah. Semoga kamu mendapat rahmat. Jadi maksud ayat ini, kita ni sebagai orang yang beriman, kita merupakan kita merupakan saudara antara satu sama lain. Jadi kita perlulah menjaga hubungan tersebut untuk agar mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya merupakan adab-adab perjuangan. Jadi perjuangan ni mempunyai beberapa jenis yang termasuk jenis perjuangan ni mempunyai 6 jenis yang terdiri daripada agama, ekonomi, pendidikan, siasah, sosial dan juga melawan hawa nafsu. Dan yang pertama merupakan agama. Agama ni perjuangan dari segi agama merupakan perjuangan untuk mendaulatkan syarat Islam dalam semua bidang kehidupan manusia. Maksudnya kita boleh nampaklah Rasulullah SAW berjuang demi agama untuk mendaulatkan syariat Islam, tak kiralah dari apa-apa aspek pun. Terusnya ekonomi. Perjuangan dari segi ekonomi merupakan perjuangan untuk meningkatkan taraf ekonomi umat Islam di seluruh dunia. Contoh di negara kita, negara Malaysia. Kita mahu meningkatkan taraf, kita mahu memajukan ekonomi Malaysia ni untuk memastikan ekonomi di Malaysia ni maju dan juga standing lah dengan negara-negara yang lain. Seterusnya merupakan pendidikan, perjuangan dari segi pendidikan. Perjuangan untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, maju dan juga berdaya saing. Contoh kita boleh nampak kita lah sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik dapat melahirkan ataupun perlulah berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, maju dan juga berdaya saing. Sebenarnya tidak kiralah pendidik ataupun tidak, kita masih ataupun mampu melahirkan masyarakat yang berilmu. Seterusnya siasah. Perjuangan untuk menjamin kedaulatan pemerintah Islam. Jadi kita perlulah berjuang untuk memastikan kedaulatan pemerintahan Islam kekal sehingga kini. Yang kelima merupakan sosial. Perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial melalui amar makruf dan nahi munkar. Maksudnya kita perlulah berjuang demi kebaikan dan juga menolak keburukan agar terutamanya dalam pada masa kini kita perlulah bersifat adil terhadap semua makhluk di dunia. Dan akhir sekali, perjuangan dari segi melawan hawa nafsu. Perjuangan melawan hawa nafsu adalah prasyarat pada perjuangan yang lain. Jadi kita ni, terutamanya kita remaja, tak kira remaja ataupun dewasa, kita perlulah melawan hawa nafsu dan apabila kita melawan hawa nafsu, insya-Allah kita dapat melakukan perjuangan jenis-jenis perjuangan yang lain juga. Kerana hawa nafsu ni merupakan sesuatu perkara yang semua manusia memiliki. Dan kita perlulah memastikan, menjaga hawa nafsu tu daripada melakukan perkara-perkara yang buruk.
Seterusnya merupakan adab-adab berjuang. Jadi yang pertama, kita perlulah berniat kerana Allah. Seperti kita semua, dan Rasulullah pun melakukan perkara tersebut, iaitu berniat kerana Allah. Jadi setiap pelakuan ataupun perbuatan kita perlulah berniat kerana Allah. Sebab insyaAllah jika kita berniatkan kerana Allah, insyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan kita. Terusnya sanggup berkorban. Kita boleh lihat sifat sanggup berkorban ni pada baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sanggup berkorban, dan pengorbanan beliau boleh dilihat apabila Rasulullah berjuang ketika berdakwah, iaitu berdakwah secara terbuka. Beliau telah dimaki, dihamun dan juga tidak diterima oleh masyarakat. Akan tetapi beliau tetap berusaha untuk memastikan agama Islam ini tersebar luas di seluruh dunia. Yang ketiga, meletakkan kepentingan agama melebihi kepentingan peribadi. Jadi Rasulullah SAW sanggup menempuh pelbagai cabaran demi memastikan dakwah Islam sampai ke setiap orang sehingga ke hari ini kita boleh lihat agama Islam tersebar luar di seluruh dunia kan. Jadi Rasulullah lah penyebab daripada hari ini, perkara yang berlaku pada hari ini. Kerana Nabi Muhammad SAW mementingkan agama daripada semua yang ada di dunia ini. Yang seterusnya, sentiasa beriltizam dan juga beristiqamah dalam perjuangan. Jadi kita perlulah beristiqamah dan juga percaya kepada ketentuan Allah, kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Pasti Allah mempunyai perancangan yang lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Seterusnya, mempunyai keterampilan dan personaliti diri. Jadi kita perlulah mempunyai peribadi yang baik dan juga keterampilan yang murni supaya kita dapat berjuang ke jalan Allah dengan penuh mudahnya. Seterusnya, mematuhi arahan. Jadi kita boleh lihatlah pada diri sendiri, kita sebagai student atau pelajar, kita perlulah mematuhi arahan guru. Selain itu, kepada dari segi rakyat Malaysia, kita perlulah mematuhi arahan Perdana Menteri ataupun pemimpin kita. Jadi Rasulullah SAW sangat memuliakan guru, dan kita boleh lihat sendiri dalam sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, bukanlah di kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil, dan juga mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa mematuhi arahan guru perlulah dilakukan oleh setiap pelajar untuk memastikan darjat seorang guru itu terjamin, ataupun kita boleh katakan kita dapat memuliakan seorang guru itu. Terusnya, mempunyai semangat berpasukan. Jadi setiap perjuangan kita perlulah bekerjasama antara satu sama lain agar tidak terjadinya kesalahfahaman, dan juga kita perlulah tolak ansur dengan setiap pendapat yang diberikan oleh orang-orang yang lain. Okay, ada adab berjuang yang terakhir ialah bersabar dan berdisiplin dalam perjuangan. Jadi kita boleh lihat sendiri Rasulullah SAW telah mempunyai sifat yang sabar dalam berjuang untuk memastikan dakwah Islam tersebar luas di serata dunia. Jadi insyaAllah jika kita bersabar dan juga berdisiplin dalam perjuangan,
Allah akan memudahkan setiap perbuatan kita. Jadi yang akhir sekali saya ingin menerangkan tentang isu-isu semasa. Yang pertama, isu-isu semasa dalam pendidikan. Jadi jika dilihat, pelajar-pelajar ataupun murid-murid kurang penghayatan terhadap ilmu, terutamanya ilmu akhlak. Jadi disebabkan itu, disiplin pelajar juga kian merosot. Jadi tugas seorang masyarakat ataupun tak kiralah guru ke guru ke pekerja swasta ke kaki tangan awam ke, kita perlulah memastikan setiap pelajar ataupun anak-anak muda ini mempunyai ilmu berkaitan Rasulullah agar mereka dapat mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada kisah-kisah tersebut dan menjadi seorang pelajar yang disiplin dan juga berilmu. Seterusnya, isu-isu semasa dalam sosial. Jika dilihat pada masa kini, tak kiralah remaja ataupun orang dewasa sekalipun mengamalkan budaya lepak dan juga lumba haram. Jadi perkara ini sangatlah bahaya kerana lumba haram ini boleh menyebabkan sekiranya berlarutan ataupun sekiranya melampau, mereka lumba haram ni boleh menyebabkan kecelakaan ataupun kematian. Jadi kita perlulah mengelakkan budaya lepak dan juga lumba haram kerana perkara-perkara tersebut merupakan tidaklah bermanfaat pada kita semua. Seterusnya, ketagihan dadah dan juga arak. Jadi di dadah dan juga arak, jika pengambilan dadah dan arak merupakan sesuatu yang haram ya di sisi Islam. Jadi perkara tersebut boleh dilihat apabila kesan buruk, kesan-kesan dadah dan juga arak ni boleh mendatangkan maut ataupun kecelakaan. Seterusnya, budaya berpasangan dan seks bebas. Perkara ini juga sangat membimbangkan pada masa kini kerana masyarakat kini tidak lagi menjaga ikhtilat dan mengamalkan seks bebas. Jadi kitalah sebagai masyarakat perlulah menjauhi perkara-perkara tersebut supaya kita dapat menjadi masyarakat yang sejahtera. Seterusnya, isu-isu semasa dalam ekonomi. Peningkatan jurang antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Jika dilihat, saya pernah mendengar seseorang pernah mengatakan bahawa jika jurang antara golongan kaya dan juga golongan miskin ni makin besar atau makin luas, ini maksud negara tersebut banyak mengamalkan rasuah. Kerana contohnya di negara India mempunyai golongan yang sangat kaya dan juga golongan yang sangat miskin. Jadi kita boleh tahu negara tersebut telah banyak mengamalkan amalan-amalan rasuah. Seterusnya, isu semasa dalam politik. Contohnya berlaku sebarang penyelewengan seperti penganiayaan kewangan seperti kes rasuah, riba, perjudian, kapitalis dan sebagainya. Dan jika dilihat di Malaysia sendiri, kita boleh lihat negara ini aman. Jadi saya pasti negara kita bebaslah daripada penyelewengan yang saya telah katakan tadi. Jadi apabila berlakunya penyelewengan, sudah pasti terdapat masyarakat yang menderita dan juga menderita dan juga sengsara. Jadi perkara tersebut perlulah dielakkan supaya kita dapat menjadi negara yang aman dan juga sejahtera pada masa hadapan dan juga pada masa kini. Jadi itu sahaja yang kami ingin kupaskan dalam topik akhlak mulia masyarakat sejahtera. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.